Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita malam ini siri yang ke-22, yang mana kita akan memasuki kisah Nabi dan kisah seorang Rasul yang baru, iaitu kisah yang berkaitan dengan Nabi Allah Yaqub dan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Yang mana kisah ini, kisah Nabi Yaqub alaihi salam dan kisah anaknya Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini, tajuk ini ada lebih kurang dalam 17 perbahasan, ada 17 kemusykilan yang kita akan perbincangkan. Namun pada malam ini kita hanya akan membincangkan 4 daripada 17 kemusykilan, yang mana kemusykilan itu telah pun dijawab, telah pun diberikan ulasan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi di dalam buku yang menjadi rujukan kita, iaitu buku ataupun kitab Mawaqiful Anbiya'i fil Qur'ani. Jadi untuk mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari sebelum ini dan apa yang kita akan pelajari pada malam ini, izinkan saya menunjukkan senarai Rasul dan senarai topik-topik yang berkaitan dengan para Rasul, yang mana maklumat ini ia berada pada nota siri yang pertama yang tuan-tuan boleh dapati. Maklumat ini dia berada pada muka surat yang ke-5. Okey, ini adalah senarai topik-topik yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Yaqub dan Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Semua sekali kita akan bahaskan ada 17. Semua sekali ada 17. Namun malam ni seperti yang saya sebut tadi pada peringkat permulaan, kita akan bincang isu yang pertama adalah dari sudut pengertian nafilah. Okay, ada di dalam surah Al-Anbiya, Allah menyebutkan perkataan nafilah. Nafilah merujuk kepada tambahan. Okay. Jadi kita nak bincang perkataan nafilah ini, Allah kaitkan dengan berita gembira yang Allah beri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Okay. Nabi Allah Ibrahim, kita sedia maklum, beliau telah mendapat berita gembira akan mendapat seorang anak lain namanya Ishaq, dan lepas Ishaq tu akan dapat Yaqub. Okey, selepas penyebutan Nabi Ishaq dengan Nabi Yaqub, Allah meletakkan ada satu kalimah, iaitu nafilah, tambahan. Jadi perkataan tambahan itu adakah merujuk kepada Nabi Ishaq ataupun Nabi Yaqub ataupun kedua-duanya, insya-Allah sebentar lagi kita akan bahas. Isu yang kedua, kemusykilan yang kedua adalah berkenaan dengan Nabi Yaqub. Yang kita akan bincang, Nabi Yaqub ni dia ada gelaran lain sebagai Israel. Jadi ketika menyebutkan tentang nama lain bagi Yaqub ini adalah Israel,
maka ada ayat yang menyebutkan Nabi Yaqub ni dia ada dia ada perkara yang dia ada banyak-banyak makanan, ada makanan dia tak makan. Apa makanan tersebut? Dan kenapa ia digelar Israel? InsyaAllah kita akan bincangkan sebentar lagi. Kemudian yang ketiga, kita akan membicarakan tentang Nabi Yaqub bukanlah seorang yang bukanlah seorang yang beragama Yahudi seperti mana yang didakwa oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Yaqub ni sebenarnya adalah orang mereka, orang Yahudi. Jadi adakah benar Nabi Yaqub ni seorang Yahudi? Ini kita akan bincangkan pada isu yang ketiga. Dan isu yang keempat, kita akan masuk kepada kisah Nabi Allah Yusuf yang telah menjadi perhatian yang tinggi. Nabi Allah Yaqub, dia telah menumpukan, memberikan perhatian yang tinggi terhadap anaknya Nabi Yusuf lebih daripada anak-anak Nabi Yaqub yang lain. Kenapa? Apa hikmahnya dan apakah sebabnya? Adakah Nabi Yaqub dia tidak adil? Ini kita akan bincangkan pada perkara yang keempat. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan-puan jelas ke manakah hala tuju pengisian kita pada malam ini dan perbincangan pada minggu-minggu yang berikutnya. Jadi sesiapa yang ingin mendapatkan senarai tajuk-tajuk ini, maka boleh dapatkan nota di Telegram Akademi Tadabur Malaysia. Nanti ada di dalam Telegram tersebut diberikan link Google Drive yang menghimpunkan nota-nota yang kita gunakan sepanjang pengisian kita setiap Isnin malam Selasa jam 9 suku. Okey, jadi kita mulakan perbincangan kita yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Izinkan saya memaparkan nota yang telah diletakkan di Telegram, juga diletakkan di dalam telah dibuat bahan kepada beberapa grup WhatsApp. Okey, buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bagi siapa-siapa yang mengikuti pengisian ini, okey, pengisian ini bukanlah pengisian yang nak memperincikan kisah Nabi Yaqub secara keseluruhan. Bukan kita nak memperincikan kisah Nabi Yusuf secara keseluruhan. Tetapi kita hanya membincangkan fakta-fakta yang boleh membawa kepada makna maklumat yang boleh menyebabkan orang terkeliru ataupun maklumat-maklumat yang boleh menyebabkan salah faham. Jadi inilah di antara maklumat yang kita akan perincikan tentang fakta yang sebenar di sebalik kisah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Okay. Untuk mengikuti pengisian Nabi-Nabi secara lengkap, insya-Allah kita akan jalankan ada satu kelas Jumaat malam Sabtu yang mana setakat ni belum dapat berjalan lagi, tapi jadual tu dah ada. Kita akan mulakan nanti dengan kisah Nabi Allah Adam. Jadi setiap Jumaat malam Sabtu jam yang sama 9 suku malam, kita akan mempelajari kisah 25 Rasul. Kita akan habiskan semua kisah-kisah para Nabi. Jadi untuk mengetahui maklumat itu, itu kena ikut kalau nak tahu maklumat lanjut tentang para Rasul daripada mula sampai kepada tamatnya pengisian, maka kena ikuti pengisian pada hari Jumaat. Jadi hari Isnin ni dia hanya menyebut tentang beberapa fakta yang perlu diberikan penerangan lebih lanjut. Sebab tu kita namakan dia sebagai kemusykilan dan sebagainya. Okay, izinkan saya memaparkan nota dalam bentuk PowerPoint. Okey, nota ini, ini adalah siri yang ke-22. Okay, kita tengok kemusykilan yang pertama.
Okey, ini K merujuk kepada kemusykilan yang pertama yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Okey, kemusykilan pertama kita nak bincang maksud nafilah. Okey, nafilah ni kalau kita nak tengok ayat tentang nafilah, maka kita kena tengok dalam surah Al-Anbiya. Okey, kita tengok terlebih dahulu dalam suratul Al-Anbiya, ayat yang ke-72. Okay. Dua-dua ayat ni tuan-tuan boleh jumpa pada muka surat 327 di dalam Quran, yang mana Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim. Okay. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Allah mengatakan dan kami telah selamatkan dia, iaitu Ibrahim dan Nabi Lut, ke negeri yang kami berkati untuk sekalian manusia. Okay. Ayat 71 ni adalah ayat yang Allah menceritakan bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Lut mereka keluar daripada, para ulama tafsir mengatakan dia keluar daripada Iraq. Mereka pergi masuk ke Palestin bersama dengan Nabi Lut. Okay. Kemudian setelah Nabi Allah Ibrahim terselamat daripada dibakar, kan kita tahu dia dibakar, Nabi Allah Ibrahim diancam untuk bunuh, jadi dia dapat menyelamatkan diri bersama Nabi Lut. Okay, ke bumi yang Allah berkati, negeri yang Allah berkati, menurut para ulama tafsir merujuk kepada Palestin. Okay. Kemudian Allah kata wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan. Okey, kita akan jumpa perkataan nafilatan selepas disebutkan nama Yaqub dan Ishaq. Okey, kita baca ayatnya. Allah mengatakan dan kami kurniakan kepadanya, iaitu Nabi Ibrahim. Allah kurniakan kepada Ibrahim itu apa? Ishaq. Maknanya Ishaq tu adalah anak Nabi Allah Ibrahim, dan Allah nak kurniakan juga kepada Ibrahim ini ada perkataan tu, dan Yaqub nafilatan sebagai tambahan. Tambahan apa? Tambahan anugerah. Okey. Kemudian Allah mengatakan wa kullan ja'alna salihin. Allah kata tiap-tiap seorang daripada mereka, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, kami jadikan mereka ini di kalangan orang-orang yang saleh. Okey, di kalangan orang-orang yang saleh. Okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca perkataan nafilah dekat sini, nafilah ni kalau kita baca sepintas lagu, kita akan dapati ayat ni Allah kata macam ni. Dan kami bagi kepada Nabi Ibrahim tu, Allah nak kurniakan kepada dia dapat seorang anak namanya Ishaq, dan dia dapat seorang cucu iaitu Yaqub sebagai tambahan anugerah dari Allah. Okey. Kalau kita nak tahu Yaqub ni siapa, sebab kalau kita baca ayat ni, kalau kita baca ayat 72 ni, dia kalau kita nak baca keseluruhan seolah-olah Nabi Ibrahim dia dapat macam dapat dua anak, kan, sebab ada perkataan dan, kan, Ishaq dan Yaqub. Okey. Jadi kita kena tengok ayat lain dulu sebelum kita bincangkan perkataan nafilah sebagai tambahan anugerah ni maksudnya apa? Siapakah di antara kedua-dua sama ada Ishaq dengan Yaqub ni, siapa yang Allah kata dia adalah tambahan anugerah? Jadi kita akan bincangkan, tapi jumpa perkataan nafilah tu. Tapi sebelum tu, untuk kita menjelaskan makna ini,
kita kena tengok ayat lain, Yaqub tu siapa? Bagi Nabi Allah Ibrahim. Tapi kita tahu memang Allah nak kurniakan Nabi Allah Ibrahim dua insan, iaitu Ishak dan Yaqub. So Yaqub itu siapa? Okay, kita kena tengok ayat yang sebelumnya. Okay, kalau kita rujuk dalam surah Hud ayat 71, muka surat 229, Allah Subhanahu Wa Taala cerita bagaimana isteri Nabi Allah Ibrahim, iaitu Sarah alaihissalam, okay, ketika mana malaikat-malaikat datang ke rumah mereka, maka setelah diberitakan bahawasanya malaikat-malaikat ni datang nak menghapuskan kaum Nabi Allah Lut, maka isteri Nabi Allah Ibrahim ketika itu dia apa? Qaimatun, dia dalam keadaan dia berdiri, fadhahikat, lalu dia tersenyum. Ini kita telah kupas kenapa isteri Nabi Allah Ibrahim ini dia tersenyum setelah dia tahu cerita bahawa malaikat yang datang rumah dia ni nak, sebenarnya tujuannya nak membinasakan kaum Lut. Kenapa dia tersenyum? Kita telah kupas sebelum ni. Dia tersenyum maknanya dia suka. Sebab kaum Lut ini satu kaum yang sangat keji moral dia, akhlak dia. Maka apabila malaikat ni tahu malaikat datang nak membinasakan, maka isteri Nabi Allah Lut dia tersenyum. Okay. Selepas itu, apa yang berlaku lagi? Fabashsharnaha. Okay. Maka kami pun memberitakan berita gembira kepadanya. Okay. Kepadanya, nya merujuk kepada isteri Nabi Allah Ibrahim tu. Okay. Apa berita gembira yang isteri Nabi Allah Ibrahim akan terima? Bi Ishaqa. Dia akan mendapat seorang anak namanya Ishaq. Okay. Kemudian wa min warai, dan sesudah Ishaq, ada perkataan selepas Ishaq akan dapat Yaqub. Wa min warai Ishaq Yaqub, dan selepas Ishaq dia akan dapat seorang lagi, dapat berita gembira lain, iaitu dia akan dapat Yaqub. Ayat 71 surah Hud ini menunjukkan bahawa Yaqub ini dia datang selepas Nabi Ishaq. Maknanya Yaqub ini adalah cucu, Yaqub ini adalah anak kepada Nabi Ishaq. Maknanya Yaqub ini adalah cucu kepada Nabi Allah Ibrahim. Okey, jelas tentang maklumat ini. Okey. Maknanya isteri Nabi Allah Ibrahim ni dia dapat berita tentang dia dapat anak, lepas tu dia akan dapat cucu. Okey. Jadi apabila kita baca ayat surah Al-Anbiya 71-72 ni, kita fahamlah Yaqub di sini adalah merujuk bukan anak tetapi adalah cucu Nabi Allah Ibrahim. Okey, isunya adalah apa makna nafilah? Nafilah tu maksudnya kalau kita kata dia adalah sebagai tambahan. Sebagai tambahan anugerah. Okey. Siapa yang sebenarnya dimaksudkan sebagai tambahan anugerah nafilah ni? Kalau kita baca ayat sekali imbas, kita baca ayat sekali imbas macam dua-dua. Dan kami kurniakan kepadanya, iaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub sebagai tambahan anugerah. Kalau kita berhenti dekat ayat ni, maknanya kita kata, Nabi Ishaq ini adalah tambahan anugerah. Nabi Yaqub pun tambahan anugerah. Kalau kita baca sepitan lalu, macam itu maksud dia. Okay. Namun, sebenar-benarnya, okay,
Sebenar-benarnya ayat ni bukan Allah nak mengatakan Ishaq ini sebagai tambahan berita gembira yang lain. Okey. Sebenarnya tambahan di sini merujuk kepada Yaqub. Dia sepatutnya ayat ni, dan kami kurniakan kepadanya Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Yaqub itulah sebenarnya sebagai tambahan. Tambahan tu maksudnya dapat anugerah yang tambahan anugerah lah, dapat anugerah yang lain. Mula-mula dapat Ishaq. Oh, Ishaq ni dah satu anugerah Allah. Anugerah yang pertama. Lepas tu Allah bagi lagi anugerah tambahan, iaitu Nabi Yaqub. Itu sebenarnya cara faham yang tepat. Ishaq, Nabi Ishaq ni dia bukan nafilah, dia bukan tambahan anugerah. Nabi Ishaq ni memang anugerah yang asal-asal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Kalau tambahan ni, faham tak tambahan? Maksudnya, kita fahamlah tambahan tu maksudnya asalnya dah dapat seorang anak. Itulah anugerah yang asal. Tetapi Allah tambah lagi anugerah lain. So, tambahan anugerah tu merujuk kepada siapa? Sudah tentulah apabila sebut tambahan, sudah tentu merujuk kepada yang selain yang asal. Yang asal tu maksudnya adalah Nabi Ishaq tu anak dia. Jadi anak yang Nabi Allah Ibrahim dapat namanya Ishaq, itulah yang asal anugerah. Tapi Allah nak tambah lagi anugerah lain, iaitu Yaqub. Lepas tu kalau tengok dekat nota tu, kita akan dapat terlihat perbincangan para ulama. Nafilah tu siapa? Adakah Ishaq dan Yaqub tu disebutkan sebagai nafilah ataupun hanya Yaqub saja? Maka kita katakan tadi, pemahaman yang betul, nafilah ini hanyalah merujuk kepada Nabi Yaqub, bukan dikaitkan dengan Ishaq. Nabi Ishaq, dia memang anugerah Allah yang awal, yang asal-asal, iaitu anak. Tetapi Allah nak gembirakan lagi Nabi Allah Ibrahim, dia bagi dengan berita lain, akan dapat Yaqub hasil daripada Ishaq. Itu maksud dia. Okey. Kemudian untuk menjelaskan lagi bahawa betul ke Nabi Ishaq inilah sebenarnya adalah anugerah yang utama, bukan tambahan. Okey. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Ibrahim ayat 39, doa Nabi Allah Ibrahim, dia tak sebut pun doa termasuk Yaqub. Kita baca dekat sini, dia kata apa? Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Nabi Ibrahim dia puji Allah. Dia kata segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepadaku semasa aku tua, iaitu Ismail dan Ishaq. Nabi Allah Ibrahim dia tak sebut nama Yaqub. Menunjukkan bahawasanya Ishaq ini merupakan anugerah yang utama yang Allah nak beri kepada Nabi Ibrahim. Dapat pula cucu namanya Yaqub. Yaqub itu, ia adalah tambahan anugerah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi itulah kemusykilan yang pertama yang dapat kita rungkaikan. Moga-moga tuan-tuan jelas, tuan-tuan faham. Baik, kita masuk kepada kemusykilan yang kedua, nama Nabi Yaqub dan gelaran Israel. Okay. Nabi Yaqub digelar dengan Israel ada 2 kali. Allah kita akan jumpa di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran
tuan akan jumpa perkataan Israel saja, bukan Bani Israel, tapi perkataan Israel. Yang maknanya tak ada kalimah Bani sebelum ni. Dia hanya sebut Israel. Kalau ada kalimah ya Bani Israel tu banyak kita jumpa. Bani Israel berbeza dengan Israel. Israel individu yang satu. Bani Israel iaitu ramai daripada keturunan Israel. Okey. Jadi dalam Al-Quran kita akan jumpa perkataan Israel ada pada dua tempat. Pertama, ia berada pada ayat yang ke-93 dalam surah Al-Imran, ayat nombor muka surat nombor 62. Seperti mana ayat yang saya paparkan, iaitu tentang makanan kepada Bani Israel. Kullu ta'ami kana hilal li Bani Israel, pada hujung ayat. Kita akan jumpa perkataan Israel. Okey. Tempat yang kedua, perkataan Israel akan ditemui pada surah Maryam ayat yang ke-58. Ayat ini berada pada muka surat 309. Kita akan jumpa sekali lagi disebutkan dengan nama Israel. Setelah Allah menyebut tentang para nabi, seperti Allah kata tentang zuriat di kalangan para nabi, Allah menyebut tentang Israel. Okay. Jadi kita baca terlebih dahulu surah Maryam ni, ayat 58, kemudian kita akan kembali kepada surah Al-Imran tadi. Okay. Israel ni siapa? Okay. Dua kali kita jumpa dalam Quran perkataan Israel. Okay. Dalam ayat surah Maryam, ayat nombor 58, okay, Allah menyebutkan tentang 4 nabi. Dalam surah Al-Imran ni ada 4 nabi. Nabi yang pertama Allah sebut tentang kurniaannya, nikmat yang Allah bagi kepada nabi ini. Yang pertama adalah tentang Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. So nabi pertama siapa? Adalah tentang Nabi Adam, keturunan Adam. Okey. Nabi yang kedua dalam ayat itu adalah cerita tentang Nuh. Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh. Nabi yang ketiga adalah tentang Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Dan yang keempat, selepas sebut Ibrahim, disebutkan dan Israel. Kita jumpa perkataan Israel. So, siapa Israel ni? Adam, Nabi Adam, kita sedia maklum. Nabi Adam. Nabi Nuh, Al-Ma'lum, kita sedia maklum. Kalau Nabi Ibrahim, kita pun sedia maklum. Selepas Allah kata, daripada keturunan Ibrahim dan keturunan Israel. So, Israel ni siapa? Israel ni siapa? Okey. Nak tahu lebih lanjut, kita terus pergi kepada ayat yang sebelum ni, iaitu ayat surah Al-Imran. Kita tengok dalam surah Al-Imran. Okey, dalam surah Al-Imran ayat 93. Kita akan jumpa tentang perkataan Israel. Okey, Allah kata, kullu ta'ami kana halal li bani Israel. Semua jenis makanan adalah halal bagi Bani Israel. Okay, Bani Israel ni Allah halalkan kepada mereka pelbagai jenis makanan. Illa, melainkan, ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat. Kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel terhadap dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat. Okay.
Ini menunjukkan bahawasanya fokus ayat ini tentang Bani Israel yang belum lagi dapat kitab Taurat. Jadi siapa Bani Israel yang belum lagi dapat kitab Taurat? Kita tahu kitab Taurat pada zaman Nabi Musa. Ini membawa makna sebelum zaman Nabi Musa sudah ada Bani Israel. Siapa Bani Israel ni? Dan siapa itu Israel dalam ayat ini? Okey. Israel dalam ayat surah Ali Imran ni sebenarnya merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Macam mana kita katakan Israel itu adalah Nabi Yaqub? Kita kena merujuk kepada hadis Nabi. Ada hadis, ya, riwayat Al-Imam Tirmizi, nombor hadis 5121, yang hadis ini datangnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dalam hadis ni terdapat perbualan, terdapat dialog, pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Maksudnya semasa Nabi berada di Makkah, Nabi berada di Madinah, maka ada beberapa orang-orang Yahudi, mereka bersoal jawab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara soalan yang mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tentang makanan apa yang Nabi Allah, yang Israel ni telah mengharamkan untuk dia makan. Tuan faham tak maksud dia? Maksud dia ayat ni beritahu, okey, Bani Israel, mereka ni Allah bagi makanlah apa saja pun. Okey, dia boleh makan apa saja. Tetapi ada makanan yang tak dimakan oleh Israel. Israel itu siapa? Israel itu adalah Nabi Yaqub. Okey. Nabi Yaqub, gelarannya lain, panggilan dia yang lain disebut Israel. Okey. Anak-anak Nabi Yaqub barulah digelar dengan istilah Bani Israel. Ini menunjukkan bahawasanya Israel yang pertama, patu Bani Israel yang pertama, batch yang pertama Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yaqub. Maknanya Nabi Yusuf tu adalah Bani Israel yang pertama. Orang sebut nama, contoh namanya Bunyamin tu, walaupun kita tak pasti namanya siapa, tapi adik-beradik Nabi Allah Yusuf yang 11 orang tu pun adalah Bani Israel yang pertama. Kenapa Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia itu 12 orang itu adalah Bani Israel yang pertama? Kerana bapa mereka itu adalah Israel. Jadi keturunan Israel yang pertama, Bani Israel itu adalah 12 anak Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Okey. Jadi Israel di sini ditafsirkan dia adalah Nabi Yaqub adalah merujuk kepada hadis yang saya sebutkan tadi. Cuma saya mohon maaf, saya tak masukkan hadis itu yang panjang hadis tu di dalam nota ni. Cuma cukup dengan saya menyebutkan rujukan tadi. Jadi mereka bertanya kepada Nabi 4 soalan sebenarnya. Salah satu yang mereka tanya, orang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa makanan yang Nabi Yaqub dia haramkan untuk dia makan. Kita baca ayat ni kan, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel. Maksudnya makanan yang diharamkan oleh Nabi Yaqub.
Okey, tuan-tuan jangan salah faham ya. Bukan membawa maksud Nabi Yaqub ni dia memandai-mandai nak mengharamkan makanan yang Allah halalkan. Jangan faham seperti itu. Haram dekat sini membawa maksud Nabi Yaqub ni ada makanan yang dia tak nak makan. Macam kita katalah, macam bahasa kita, aku tak nak makan dah makanan tu, aku haramkan makan. Maksudnya haram tu bukan bermaksud haram hukum. Bukan haram hukum tu bukan maksudnya haram makan makanan ni. Kalau siapa makan berdosa. Bukan haram maksud dia hukum tu. Tapi haram dekat sini maksudnya haram pada diri sendiri. Contohnya saya kata, setelah saya makan makanan ni, saya rasa macam loya sangat contoh. Saya kata, mula hari ni aku haramkanlah nak makan makanan ni. Bukan bermaksud kita kata makanan tu haram dimakan oleh orang lain, berdosa kalau dimakan. Tidak. Tapi haram tu bermaksud tak nak makan. So Nabi Yaqub ni ada makanan yang dia sendiri telah mengharamkan dirinya daripada makan. Bukan dia mengharamkan makanan tu dimakan oleh Bani Israel, tapi dia tu sendiri dia ada bahawa makanan yang Nabi Yaqub dia tak nak makan. Diharamkan bagi diri dia. Okey. Jadi orang Yahudi tanyalah kepada Nabi, salah satu soalannya tentang apa makanan yang Nabi Yaqub Israel itu telah haramkan untuk mereka makan. Okey. Maka di dalam hadis menyebutkan bahawa makanan yang tidak dimakan oleh Nabi Yaqub di sini adalah daging unta. Termasuklah susunya. Maksudnya tentang daging unta. Daripada persoalan tersebut, dapatlah jawapan Israel itu siapa? Adalah Nabi Yaqub. Sebab orang Yahudi di zaman Nabi, mereka tahu silsilah keturunan Bani Israel. So mereka tahu tentang Yaqub. Mereka tahu dalam kitab-kitab, mereka tahu dia panggil Jacob kan. Mereka tahu siapa tu Yaqub. Okey. Selesai tentang maklumat ini untuk kisah Israel dan makanannya. Mungkin akan ada yang tanya. Lepas tu kita tak boleh panggil negara Israel ke? Okey. Israel ada beza. Bani Israel ada perbezaan dengan orang Yahudi. Kita kan selalu sebut Yahudi kan? Okey. Kalau Bani Israel ada yang beriman, ada yang tak beriman. Kita tak boleh kita katakan Bani Israel ini jahat secara keseluruhan. Tak boleh. Sebab Nabi Yusuf termasuk Bani Israel. Nabi Musa, Bani Israel. Nabi Zakaria, Bani Israel. Maknanya Nabi-Nabi ni ada daripada Bani Israel. Jadi kita tak boleh meletakkan semua Bani Israel ini kafir, jahat. Tak. Ada Bani Israel yang beriman seperti para Nabi yang beriman. Ada Bani Israel yang kafir. Maka gelaran bagi Bani Israel yang kafir itu, yang jahat itu, ia ada kaitan dengan Yahudi. Maknanya Yahudi ni selalu digunakan pada kumpulan-kumpulan yang jahat lah. Itu secara umum. Okey, kenapa dipanggil Israel Yaqub ni? Okey, bahasa dahulu kalau sebut Israel membawa makna hamba Tuhan. Jadi Israel ni sebenarnya maksud dia adalah
hamba Allah, hamba Tuhan. Jadi betul lah Israel adalah hamba Tuhan. Jadi Nabi Yaqub tu hamba Tuhan tak? Ya. Nama lain dia, bahasa mereka pada zaman itu adalah Israel itu adalah hamba Tuhan. Jadi itulah sedikit maklumat tentang Israel adalah gelaran lain bagi Nabi Yaqub. Ini membawa maksud bapa kepada Bani Israel adalah Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Apa makanan yang Nabi Yaqub itu telah haramkan untuk dia makan? Jawapannya adalah daging unta dan juga daripada susu unta. Okey, jawapan tu ada dalam hadis. Seperti mana hadis yang saya nukilkan riwayat Tirmizi. Okey, tuan-tuan dan jelas, kita pergi ke muskilan yang ketiga. Okey. Orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendakwa bahawa Nabi Yaqub ni mereka mendakwa Nabi Yaqub adalah seorang yang beragama Yahudi. Mereka kata Yaqub ni orang Yahudi. Kalau mereka kata Bani Israel itu betul lah, tapi Yahudi ni dia sangat diguna pakai pada hujung-hujung zaman, dikaitkan dengan satu agama yang lain lah. Okey. Jadi mereka mendakwa Nabi Yaqub ni adalah seorang Yahudi. Tetapi sebenarnya Israel ataupun Nabi Yaqub tu dia bukan seorang yang berfahaman Yahudi, tetapi dia seorang Muslim. Dia seorang Islam, membawa agama Islam, bukan berpahaman menganuti fahaman Yahudi. Orang Yahudi kata Nabi Ibrahim ni adalah beragama Yahudi macam mereka. Jadi orang Yahudi ni dia nak mempertahankan keyahudiannya. Mereka mengatakan tentang nabi-nabi lain ini adalah berfahaman Yahudi. Jadi, adakah benar Nabi Yaqub itu seorang Yahudi? Maka kita kena baca dalam suratul Baqarah. Saya tak bacakan semua ayat. Boleh bermula daripada ayat 130 sampailah 133 lah. Dalam ni saya tak sampai 131. Tapi tuan-tuan kena baca sampai 133. Okey, kalau tuan-tuan baca ayat 131 kena baca ayat 130 Al-Baqarah kena baca dulu, sebab ia dimulakan cerita tentang Nabi Ibrahim. Tentang Nabi Ibrahim. Mana-mana agama macam Yahudi ke, Nasrani ke, mereka sangat mengagungkan Nabi Ibrahim. Jadi Allah sebut Nabi Ibrahim ni sebenarnya siapa? Dimulakan dengan ayat 130. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 131, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim supaya jadi seorang Islam. Allah kata, "Idh qala lahu rabbuhu aslim." Cuba tak perkataan aslim. Jadi Allah kata, dan ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Sebab itu, cuba tak, aslim ni macam perkataan Islam kan? Betul lah tu. Maknanya, Allah kata kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Sebab itu, apabila kita sebut Islam, dia mesti dikaitkan dengan berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah.
Itulah maksud Islam. Okay, itu maksud yang dari sudut makna perkataan Islam secara umum lah. Okay. Adakah Nabi Ibrahim tidak berserah diri kepada Allah? Maka Allah kata, qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim pun jawab, aku telah menyerahkan diriku kepada Rabb sekalian alam. Lepas tu kita jumpa tak perkataan aslam tu. Kan dekat perkataan Islam, aslam tu. Ibrahim pun kata, aku serahkan diri kepada Rabb Tuhan sekalian alam. Maknanya Nabi Ibrahim tu, dia tunduk, dia patuh kepada apa saja arahan, perintah daripada Allah. Sebab Islam ni, dia kena tunduk, menyerahkan diri, serahkan dirinya kepada Allah. Allah nak perintahkan apa, Allah nak minta buat apa, kita kena tunduk. Itulah Islam. Tapi kalau di Islam, dia tak mau tunduk, dia tak nak ikut, dia tak nak patuh, maknanya Islam dia tu belum lagi lengkap keislamannya. Sebab kalau di Islam, dia kena berserah diri kepada Allah. Dia kena ikut, dia kena patuh. Okey. Kemudian Allah menerangkan lagi. Setakat ayat 131 ni, kita hanya jumpa Nabi Ibrahim. Sekarang kita nak bincang Nabi Yaqub. Okey, jadi kita kena baca ayat yang berikutnya. Waktu kita baca ayat 132, Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Okey. Allah mengatakan Ibrahim dan Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya dengan berkata. Okey. Nabi Ibrahim pernah memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Dan kita tahulah anak Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Yaqub pun memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Dan kita tahu Nabi Yaqub ada 12 anak, termasuk Nabi Yusuf. Okey. Nabi Ibrahim dengan Nabi Yaqub, mereka pesan kepada anak-anak mereka yang mana mereka mengatakan, ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Okey, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, dia kata pada anak-anaknya, wasiat dia kata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama yang menjadi ikutan kamu. Maka justru itu, janganlah kamu mati wahai anak-anakku, melainkan kamu mati dalam keadaan muslimun. Muslimun tu apa? Kita bagi muslimin, muslimun, mati melainkan dalam keadaan benar-benar seorang Islam. Ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim, dia mengajar anak-anaknya supaya menjadi seorang Islam yang sebenar. Nabi Yaqub pun macam tu. Dia berpesan supaya kalau jangan mati, melainkan mati dalam keadaan seorang yang benar-benar Islam. Muslimun. Okay. Kita baca lagi ayat nombor 133, kita akan menemui cerita khusus tentang Nabi Allah Yaqub yang ketika mana dia nak hampir mati, dia tanya kepada anak-anaknya tentang apa yang anak-anak dia akan sembah selepas kematianku. Dia tanya pada anaknya. Dia kata, ma ta'buduna min ba'di. Apakah yang kamu semua akan sembah selepas kematianku, kata Yaqub kepada anak-anaknya. Anak-anak Nabi Yaqub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Anak-anak Nabi Yaqub jawab,
kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishaq. Siapa dia Tuhan tu? Ilahun wahida, iaitu Tuhan yang maha satu, dan kepadanya lah kami akan berserah diri. Disebut wa nahnu lahu muslimun. Kepadanya lah kami benar-benar menjadi seorang yang muslim. Maknanya berserah diri. Maksud dia, tak ada ayat pun yang Nabi Yaqub mengatakan kena jadi orang Yahudi. Tak ada. Tetapi Nabi Yaqub seorang yang benar-benar Islam, seorang yang benar tunduk, berserah diri kepada Allah, menganggap hanya Allah sahaja yang layak untuk diesakan. Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya semua Nabi-Nabi pun sebenarnya datang membawa ajaran Islam. Agama yang sama dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah Islam ini hanya kita kata Nabi Muhammad yang bawa Islam, bukan. Tapi Islam tu sendiri telah dikenali, telah dibawa oleh para nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada perbezaannya mungkin dari sudut fiqahnya, dari sudut hukum hakamnya, dari sudut ketuhanan sama. Semua menyembah Allah yang satu. Okey, selesai untuk kemuskilan yang ketiga. Jadi kita nak pergi terus kepada kemuskilan yang keempat, iaitu kenapa, apa hikmahnya Nabi Yaqub memberikan lebih perhatian kepada Nabi Yusuf. Kenapa kita boleh dakwa seperti ini? Kenapa adanya kenyataan Nabi Yaqub lebih beri perhatian kepada Nabi Yusuf? Ada ke maklumat ini? Okey, kalau kita rujuk dalam surah Yusuf, okey, kita terus pergi kepada ayat nombor 8. Kalau kita baca ayat nombor 8, kita jumpa kenyataan yang dikatakan oleh anak-anak Nabi Yaqub tentang bapa mereka. Anak-anak Nabi Yaqub ni merujuk kepada selain Yusuf dan selain seorang lagi anak dia, iaitu yang selalu disebut dengan istilah Bunyamin. Maknanya 10 orang anak Nabi Yaqub ni, mereka telah mengeluarkan kenyataan, mereka kata apa? إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا. Okey, ketika saudaranya Yusuf berkata, maknanya adik-beradik Nabi Allah Yusuf yang lain, mereka berkata, dia kata sesungguhnya Yusuf ni dan adik dia ni lebih disayangi. Nampak kata ahabu, lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita. Maknanya memang adalah situasi yang nampak seperti Nabi Allah Yaqub ni melebihkan Yusuf dan adiknya. Okey, adalah maklumat tu ada. Tapi kenapa jadi macam tu? Ini kita nak terangkan. Tapi kita ambil dulu maklumat bahawasanya memang ada, memang berlaku, nampak Nabi Yaqub ni lebih menyayangi Yusuf dan adik dia berbanding dengan 10 anak yang lain. Kemudian anak-anak Nabi Yaqub ni
mereka mengatakan sedangkan kita ini satu kumpulan usbah. Okey, lepas tu mereka telah membuat satu tuduhan yang berat kepada bapa mereka. Mereka mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapa kita ni benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan tu bukan sudut akidah, tapi dari sudut kasih sayang kepada Yusuf dan adik dia. Okey, kalau kita baca ayat ni memang wujud situasi tu. Tetapi kenapa boleh berlaku seperti itu? Okey, adakah Nabi Yaqub ini dia tidak adil dalam memberikan kasih sayang? Kalau kita baca ayat 7 tu memang wujudlah situasi itu. Tapi adakah benar seperti yang didakwa oleh anak-anak Nabi Yaqub tentang Yaqub ni? Okay. Para ulama tafsir sebenarnya kalau kita rujuk Al-Quran ni, tak ada justifikasi tu sebenarnya. Tak adalah secara jelas menunjukkan kenapa Nabi Yaqub ni betul ke dia melebihkan Yusuf dan adik dia ni. Kalau ikut baca pada ayat ni memang wujudlah. Tapi kenapa berlaku seperti itu? Okey, para ulama tafsir mengatakan memang kalau kita tengok dari sudut bapa dengan anak, kan, kenapa perlu bagi lebih perhatian kepada Yusuf dengan adik dia? Kerana umur Yusuf dengan adik dia berbeza dengan umur abang-abangnya. Kenapa jauh beza? Menunjukkan bahawa abang-abang dia yang lain ni, anak-anak Nabi Yaqub yang 10 orang ni, mereka dah dewasa. Jadi Yusuf dengan adiknya masih lagi kecil. Maka antara anak yang sudah dewasa dengan anak yang masih kecil, maknanya siapa yang perlu kita beri perhatian? Beri perhatian tu maksudnya banyak perkara nak ditekankan, kan. Kalau dewasa ni dia pandailah balik sendiri, pergi sendiri, keluar sendiri, kan, sebab anak dah remaja, dia dah mula dewasa tu macam tak risau lagi lah, kan, dah boleh independen lah kata orang. Tapi kalau anak-anak yang masih lagi macam sekolah rendah, baru nak masuk darjah 1 kan, contoh kan, macam kita lah. Kalau anak masuk darjah 1, pergi tak mak bapak dia pergi sekolah? Mula-mula kan kena hantar pergi sekolah. Tapi kalau anak-anak dah masuk darjah 6, dah masuk tingkatan 1, kita kata, kita cuma pesan hati-hatilah nak berjalan tu, kan. Tapi kalau anak kecil ni kita kena hantar juga dia pergi, takut dia lintah jalan macam mana, kan, takut dia ni jumpa tak jalan nak je pagar ni tu, kan. Risau kita ni banyak. Maka perhatian kita tu mungkinlah lebih banyak kepada anak yang lebih kecil berbanding dengan anak yang dewasa. Itulah yang Nabi Yaqub lakukan. Tetapi anak-anak dia lain ini telah tersalah faham. Mereka telah sangka buruk kepada bapa mereka. Jadi sebenarnya bukanlah Nabi Yaqub itu sesuka hati nak melebihkan kasih sayangnya kepada Yusuf dan adiknya sehingga dia meminggirkan anak-anak dia yang lain. Tetapi kenapa nampak lebih? Kerana perhatian yang diberikan dari sudut anak yang sudah dewasa dengan anak yang masih kecil. Dan dalam masa yang sama, Al-Quran ada bagi clue kepada kita bahawasanya
memang mereka ni sebenarnya yang tersalah sangka dekat bapa dia tu. Macam mana kita tahu? Okey. Kalau kita ingat, waktu waktu mula-mula Nabi Yusuf kan dia bermimpi. Dia cerita mimpi tu pada bapaknya, Nabi Yaqub. Kan Nabi Yaqub pesan kat Yusuf apa? Nabi Yaqub pesan apa? Dia kata la taqusuf ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabi Yaqub kata apa? Wahai anakku Yusuf, jangan kau ceritakan mimpi kau tu kepada saudara-saudaramu, adik-beradikmu yang lain, kerana aku bimbang mereka akan buat sesuatu tipu daya terhadapmu. Menunjukkan bahawa Nabi Yaqub ni dia kenal peribadi, karakter anak-anak dia. Menunjukkan bahawa anak-anak dia ni memang ada perangai yang tak elok. Sebab tu Nabi Yaqub boleh cakap macam tu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yaqub kan seorang rasul. Takkan Nabi Yaqub ni dia suka-suka nak sangka buruk dekat anak-anak dia ni? Kan? Maknanya Nabi Yaqub seorang rasul, lepas tu dia pula bapa, dia kenal sangat dah perangai anak-anak dia ni. Sebab tu dia tak benarkan Nabi Yusuf ni ceritakan mimpi baik yang dia mimpi tu. Dalam masa yang sama, Nabi Yaqub pesan bahawa di sebalik perjalanan hidup ni akan ada syaitan yang menjadi musuh. Takut syaitan tu nanti akan mengapi-apikan tentang hubungan adik-beradik. Patutlah berlakunya salah faham adik-beradik anak-anak Nabi Yaqub ni kepada Nabi Yaqub. Ni nak menunjukkan bahawa sebenarnya anak-anak Nabi Yaqub yang dewasa ni lah, yang 10 orang tu sebenarnya yang salah faham. Mereka tu sendiri mempunyai karakter yang tidak baik. Kalau mereka ini orang yang karakternya baik, kan, tentu dia tak akan cakap bapa dia ni melebih-lebihkan Yusuf dan adiknya. Bahkan mereka takkan sanggup kata bapa mereka ini lafi dhalalim mubin, benar-benar berada dalam kesesatan. Ini menunjukkan bahawa apa yang Nabi Yaqub buat kepada Nabi Yusuf dan adik dia ni, anak dia yang satu lagi ni, bukanlah secara suka-suka. Maksudnya ada sebab lah, kan, perhatian itu lebih diberikan kepada kedua-duanya berbanding dengan anak-anak yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah sedikit sebanyak kemusykilan yang dapat dirungkaikan. Moga-moga kefahaman kita semakin bertambah baik. Sebab kalau kita hanya baca terjemahan tanpa kita memperincikan, kemungkinan kita tersalah faham. Macam isu pertama tadilah. Kan mungkin kita kata, oh Nabi Yaqub dengan Nabi Ishaq ni nafilah contoh. Mungkin. Baik itu kita perlukan kepada sesi penerangan. Saya pun asal-asalnya pun tak tahu juga. Tapi setelah membaca, merujuk, maka saya dapati, oh bagus kitab ni kalau dapat dikongsikan kepada masyarakat supaya tidak berlaku tuduhan, kecaman ataupun pandangan yang tidak elok kepada para rasul. Kerana para rasul ini manusia pilihan Allah. Allah yang pilih. Takkan Allah tak tahu perangai rasul ini buruk? Sudah pasti rasul itu jauh sama sekali lah. Sebab tu rasul ni dia maksum. Jadi bagi memastikan kemaksuman para rasul itu terjaga,
kemuliaan para rasul ini dipelihara, maka kita perlu memahami mana-mana fakta, maklumat tentang para rasul ini perlu dilihat ia, dihurai dia dalam keadaan yang menyeluruh agar para rasul ini ia benar-benar rasul yang maksum, yang tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Mereka bukan rasul yang manusia yang biasa-biasa, tapi rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi 4 perkara yang lain pada kuliah yang minggu depan, insyaAllah. Minggu depan kita akan masuk kepada isu yang kelima. Siapa yang jual Nabi Allah Yusuf tu dalam surah Yusuf? Kenapa nak bincang bab ni? Sebab kalau kita baca ada banyak pentafsiran. Siapa yang jual Nabi Allah Yusuf setelah dijumpa dalam perigi tu? Nanti kita akan bincang perkara yang kelima, keenam, ketujuh dan yang ke-8. Tak ada masa lebih, mungkin kita bincang sampai yang ke-9. InsyaAllah pada minggu yang hadapan. Baik, ada apa-apa persoalan, pertanyaan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan? Ustaz nak tanya boleh? Boleh. Silakan puan. Saya tak faham tadi, kurang faham tadi. Jadi kan Ustaz kata Nabi Yaqub digelar sebagai Israel, sebagai hamba Allah kan? Betul. So Nabi atasnya Nabi Ishak, Nabi Ismail tu tak digelar, tak termasuk dalam golongan Bani Israel lah. Okey. Dari sudut keturunan, memanglah Nabi Ibrahim kan atuk kepada Nabi Yaqub. Maknanya dari sudut darah daging tu ada kaitan lah. Tapi dari sudut dipanggil gelaran tu, ia bermula daripada Nabi Yaqub. Yang tu maksud dia. Tapi dari sudut susul galur dan daging tu adalah. Tapi dari sudut istilah tu sudah pasti dia bermula daripada selepas, maknanya bermula daripada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala. Kalau saya salah, tolong betulkan ya. Okey. Ada pertanyaan lain? Okey. Ada pertanyaan lain ke? Puan Noliza ada apa-apa pertanyaan ke lagi? Nak faham yang tu je. Okay. Sebab sebelum ni ingatkan yang Nabi Ismail semua tu kira Bani Ismail dan Bani Israel juga. Bermakna sekarang ni fahamlah. Bermula daripada Nabi Yaqub barulah digelar Israel dan di bawahnya barulah Bani Israel. Betul. Iyalah, begitu. Tapi kalau saya salah faham, tolong betulkan ya. Saya pun takut tersalah juga. Ya, tapi kalau difahami dalam bentuk faktanya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Okey. Yang lain boleh faham ya puan ya? Sama-sama. Okey. Kalau tiada apa-apa lagi, kita tangguhkan pengisian kita pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa